Salam keluarga Malaysia, berita perdana edisi Khamis 10 Mac 2022. Saya Ivan Tok. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Kuota harian VTL darat Malaysia-Singapura ditambah kepada lebih 3,000 individu. Kedaulatan Sabah terpelihara, kerajaan tidak iktiraf prosiding timbang tara waris Sultan Sulu. Kami mulakan dengan berita ini. 3 individu dikuatiri tertimbus akibat kejadian tanah runtuh di Taman Bukit Permai di Ampang di Ibu Negara. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Selangor, Nur Azam Khamis berkata, insiden berkenaan turut menjejaskan sekurang-kurangnya 15 kediaman dan 10 buah kenderaan. Jelasnya sebuah jentera dengan 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Pandan dikerah ke tempat kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.54 petang. Seorang mangsa berjaya dikeluarkan pasukan penyelamat manakala 3 lagi sedang dikesan. Operasi mencari dan menyelamat ketika ini sedang kiat dilaksanakan. Kuota harian laluan perjalanan lengkap vaksin VTL darat Malaysia-Singapura akan ditambah daripada 2,160 orang kepada 3,420 orang bermula Isnin depan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata penambahan itu membolehkan lebih ramai penumpang merentasi sempadan kedua-dua negara tanpa perlu menjalani kuarantin serta sekatan seperti sebelumnya. Ya, keputusan berdasarkan kepada peningkatan kapasiti penumpang daripada 50% kepada 100% sejak pengumuman mengenainya dibuat pada 16 Februari lalu. Penjualan tiket bas kuota tambahan akan dibuka bermula esok bagi perjalanan Isnin 14 Mac. Menurutnya, inisiatif tertakluk kepada keperluan perjalanan VTL darat sedia ada termasuk menjalani ujian pra berlepas PDT dan ujian semasa ketibaan OAT. Namun bagi memastikan keselamatan perjalanan pergi dan balik dari Tambak Johor, perjanjian VTL darat dengan Singapura kekal berkuat kuasa sebagai perjanjian antara kedua-dua kerajaan. Perjanjian dua hala ini akan diteliti dari semasa ke semasa dan sebarang keputusan mengenainya akan dimaklumkan. Dalam perkembangan berkaitan prosedur operasi standard SOP khas bagi perjalanan ulang-alik rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dimuktamad minggu depan. Ya, ketika ini beberapa perincian diteliti Kementerian Kesihatan termasuk perbincangan dengan pihak berkuasa negara berkenaan. Saya nak maklumkan bahawa pembukaan sempadan darat dengan Singapura ni dia mesti dapat persetujuan bersama Singapura dan Malaysia. Kalau kita buka sempadan sendiri tak guna sebab dia kena buka sempadan dia juga. Dan pihak Singapura belum lagi sedia untuk buka sempadan darat. Malah pada 1 hari bulan April ni saya masih lagi sedang berunding dengan pihak Singapura. Sementara itu, Khairi yang juga ahli Parlimen Rembau menyelar dakwaan kononnya kerajaan sengaja melewatkan pembukaan sempadan negara bagi menghalang kemasukan pengundi luar, khususnya mereka yang bekerja di Singapura. Jelasnya, perkara itu tidak sepatutnya dipolitikkan mana-mana pihak dan perlu memahami keputusan kerajaan dalam skop yang lebih luas. Beliau berkata demikian selepas melawat Felkra Bukit Kepong. Yang pasti, pembukaan sempadan negara bakal memberi impak positif kepada fasa pemulihan negara. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, Dr. Nuradli Rizwan Shah Muhammad Dali berpandangan selain merancangkan ekonomi, ia juga dapat meningkatkan peluang pelabur asing untuk kembali melabur ke dalam negara.
dan justru itu saya lihat sebagai contohnya industri pelancongan boleh berkembang kembali, dan juga kita boleh berpotensi untuk meningkatkan lagi peluang dan potensi untuk menarik pelabur-pelabur asing untuk melabur di dalam Malaysia dan menjalankan perniagaan mereka di Malaysia ini apabila sempadan dibuka. Sementara itu, pakar geostrategis Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpendapat syarat kemasukan warga asing ke negara ini apabila sempadan dibuka tidak lama lagi mampu menjamin keselamatan dan pengawalan wabak. Kita tak perlu bimbang dengan kemasukan warga asing ke Malaysia kerana perkara utama yang ditekankan adalah mereka ini perlu ada vaksinasi, dan yang kedua perlu lakukan ujian sebelum datang dan juga selepas tiba di Malaysia. Kerajaan tidak mengiktiraf tuntutan dan prosiding timbang tara berkaitan arahan pembayaran pampasan berjumlah RM62.59 bilion kepada waris Sultan Sulu yang diputuskan oleh Mahkamah Arbitrasi Paris, Perancis. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Parlimen dan Undang-Undang berkata ia memandangkan lantikan penimbang tara Dr. Gonzalo Stampa telah dibatalkan dan tidak lagi sah dari segi undang-undang. Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Peguam Negara dan Kementerian Luar Negeri telah melantik peguam Sepanyol dan Perancis untuk mewakili kerajaan bagi tujuan menangani segala tuntutan yang dibuat terhadap Malaysia. Malaysia tidak mengambil bahagian dalam prosiding timbang tara yang dikatakan kerana Malaysia sentiasa menegakkan dan tidak pernah mengenepikan kekebalan kedaulatan sebagai sebuah negara berdaulat. Tambahan pula, identiti penuntut diragui dan belum disahkan. Pada 29 Jun 2021, atas permohonan kerajaan, Mahkamah Madrid telah membatalkan pelantikan Dr. Stampa sebagai penimbang tara dan kesemua tindakan dan keputusan yang dibuat oleh Dr. Stampa adalah terbatal. Beliau menjawab soalan Wakil Papar Ahmad Hassan pada sesi waktu pertanyaan menteri di Dewan Rakyat. Kita ke PRU Dewan Negeri Johor ke-15 menjelang hari mengundi Sabtu ini. Calon dan juga jentera parti melakukan pecutan terakhir dalam kempen untuk bertemu seramai mungkin pengundi. Ya, kita bersama Anas Mabnur di studio RTM Johor Bahru untuk perkembangannya. Kempen tidak hanya menyasarkan pengundi semata-mata, sebaliknya calon Perikatan Nasional PN N08 Bukit Pasir, Muhammad Nur Iqbal Abdul Razak turut menyantuni orang kurang upaya OKU, pesakit terlantar dan anak yatim. Menurut Iqbal, aktiviti ziarah itu bukti dirinya bukan hanya mahu membantu masyarakat ketika tempoh berkempen. Malah, beliau bersedia berkhidmat kepada segenap lapisan masyarakat Bukit Pasir. Dan mereka memang perlukan sangat-sangat bantuan. InsyaAllah kalau diberi peluang, kita akan fikirkan cara yang terbaik untuk bantu mereka dalam keadaan kita bukan sahaja memberi mereka ikan, tapi kita juga memberi mereka pancing. Beliau ditemui RTM selepas melakukan ziarah di Kampung Simpang Baba, Muar. Proses berkempen membuka ruang untuk memahami masalah yang dihadapi akar umbi. Calon Barisan Nasional BN Dewan Negeri Bukit Kepong, Ismail Muhammad optimis dapat menyelesaikan isu berkenaan jika diberi mandat untuk melaksanakan tanggungjawabnya di kawasan itu. Beliau melaksana pelbagai kaedah untuk menyantuni pengundi di Dewan Negeri itu ketika ini. Setakat ini saya dah hampir keseluruhan dapat berkunjung di kawasan Dun Bukit Kepong, yang mana kebetulan saya pernah bertanding di sini dan jadi wakil rakyat di sini. Sebesikit saya mengetahuilah selok-belok. Cuma perjumpaan yang sangat akhir ini lebih kepada kecil-kecilan lah. Kata orang mendekati pengundi-pengundi yang saya belum dapat dekati. Tambahnya, 5 perkampungan orang asli di Bukit Kepong turut menyambut baik parti itu.
Beliau ditemui ketika melawat Velcro Bukit Kepong. Turut turun padang Khairi Jamaluddin. Cuaca pada waktu pagi di seluruh Johor Sabtu ini diramalkan cerah. Justru para pemilih berdaftar digesa merancang perjalanan keluar mengundi. Menurut Jabatan Meteorologi, cuaca itu diramal berlaku di semua daerah negeri berkenaan. Bagaimanapun, ribut petir dijangka berlaku pada sebelah petang di 7 daerah iaitu Johor Bahru, Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Pontian dan Kulai. Suhu sepanjang hari pengundian diramal antara 23 hingga 33 darjah Celsius. Suruhanjaya Pilihan Raya turut menasihatkan pemilih supaya keluar mengundi mengikut masa dicadangkan seperti tertera dalam aplikasi MySPR Semak. Seramai 88 usahawan kecil dan sederhana di seluruh negara berjaya mendapat kelulusan pinjaman melebihi RM100,000 menerusi program Groom Big yang bermula tahun lalu. Nilai keseluruhan pinjaman yang telah diluluskan menerusi institusi kewangan selain Tekun Nasional mencecah RM11 juta. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar, program itu kini terbuka kepada semua usahawan yang layak dan mendapat pengesahan status 5 bintang daripada Tekun. Usahawan yang menerima anugerah pencapaian terbaik Tekun juga layak menyertai program Groom Big berkenaan. Mana-mana usahawan yang membayar hutang mereka walaupun telah diberikan moratorium, mereka tak ambil moratorium, mereka terus bayar bulanan pinjaman mereka, maka usahawan ini juga akan dimasukkan sebagai kategori 5 star usahawan. Dan usahawan seperti inilah nanti kalau mereka nak menambah lagi pinjaman ataupun mereka nak membuat pinjaman dalam Groom Big, maka akan diberikan keutamaan. Tan Sri Noh ditemui selepas Majlis Ramah Mesra Usahawan Tekun serta penyampaian Anugerah Usahawan Tekun Berjaya dan Anugerah Usahawan Tekun Setia. Pelaksanaan program Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB di bawah inisiatif Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI bersama syarikat swasta dilihat mampu membantu pesawah melipat gandakan pengeluaran hasil padi negara. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Seri Ahmad Hamzah, masih ada golongan petani yang mengekalkan teknik penanaman secara konvensional berikutan tidak mampu mengeluarkan modal besar. Tambahnya, pembabitan pihak swasta itu secara tidak langsung berupaya mencapai sasaran tahap sara diri SSL beras negara menjelang 2025. Menerusi Smart SBB juga, purata hasil padi nasional boleh ditingkatkan kepada 7 tan metrik sehektar berbanding purata hasil sekitar 3.5 hingga 4.3 tan metrik sehektar ketika ini. Projek perintis juga telah dijalankan, antaranya di kawasan pembangunan pertanian bersepadu Barat Laut Selangor dan Lada Seberang Perak. Beliau berkata demikian selepas program Dialog Industri Agromakanan bersama Komuniti Agromakanan Negeri Johor tahun 2022. Baik, setakat ini perkembangan PRU Dewan Negeri Johor. Esok merupakan hari terakhir buat calon-calon bertanding berkempen untuk memenangi hati rakyat sebelum hari mengundi Sabtu ini. Terus ikuti laporan langsung PRU Dewan Negeri Johor bersama RTM setiap hari melalui berita wilayah dan berita perdana. Saya Anas Manol. Berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC mainkan peranan signifikan dalam sosioekonomi negara. Sejak sekian lama, kedua-dua institusi tersebut memacu pertumbuhan menerusi industri baharu, mencipta peluang pekerjaan sekaligus menjana sumber pendapatan negara. Sempena Hari Terbuka GLC 2022, ikuti laporan disediakan Jalbata Robert. Rancangan Malaysia ke-12 dibentang tahun lalu memberi mandat jelas kepada syarikat berkaitan kerajaan GLC menyokong misi mencapai status negara maju. Khazanah Nasional misalnya memperuntukkan sejumlah RM6 bilion bagi tujuan suntikan modal dalam bidang berimpak tinggi. The likes have done an impact, however. That is not necessarily a financial return, but a possibility could be looking at some of the existing VCs out there that are very early stage, that we might help them by contributing to their fund.
Petronas mengutamakan pelaburan berhemah disasarkan kepada bidang pertumbuhan baharu selaras agenda hijau rendah karbon. This entity will provide customers with lower carbon solutions in 3 core offerings: renewables, hydrogen, and green mobility. The ambition is for this entity to become eventually uncompromisingly green, to solve customers' needs for clean energy solutions and support the shared global aspiration for a lower carbon future. Program Pekerjaan Jangka Pendek Malaysia MyStep dengan peruntukan 1.8 bilion ringgit menyediakan sebanyak 80,000 penempatan pekerjaan dengan 30,000 dihaskan untuk GLC. Pada tahun 2021 berbanding sasaran 50,000, kita berjaya menempatkan lebih 63,000 graduan, di mana 66% ditempatkan di pelbagai kementerian dan agensi kerajaan, manakala 34% di GLC dan rakan-rakan strategiknya. Bertemakan aspirasi masyarakat inspirasi negara, Hari Terbuka GLC dan GLIC 2022 bakal berlangsung esok hingga Ahad. Luangkan masa berkunjung ke Pusat Konvensyen Kuala Lumpur hujung minggu ini untuk mengetahui fungsi strategik GLC dan GLIC memacu agenda pembangunan negara, khususnya menuju fasa peralihan endemik selaras pembukaan sempadan. Jabatan Robert, Berita RTM. Lotus Malaysia dilancar secara rasmi selepas 62 rangkaian pasarayanya di seluruh negara dijenamakan semula daripada Tesco Malaysia. Presidennya Kenneth Chua berkata 90% daripada produk dipasarkan merupakan hasil usahawan PKS sekaligus membantu meningkatkan ekonomi rakyat tempatan. We also understand our responsibility in ensuring that local businesses, which are an important pillar of economic growth in the country, can thrive and sustain. 90% of more than 3,000 products of Lotus' own brand are sourced and manufactured locally. And we have confidence in the capabilities and qualities of local SMEs. Sempena pelancarannya, Lotus memperkenalkan platform baharu dalam talian yang menggabungkan program kesetiaan dan platform e-dagang ke dalam sebuah aplikasi. Lotus turut mempunyai aplikasi Scan and Shop untuk membolehkan pelanggan mengimbas sendiri barangan yang dibeli. Pelanggan juga boleh menikmati pengalaman membeli belah yang pantas di 28 buah store dengan kaunter pembayaran layan diri tanpa tunai. Majlis perasmiannya disempurnakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Justru itu, saya amat tertarik dengan pelaburan berterusan yang telah pun dilaksanakan oleh pihak Lotus Malaysia. Contohnya seperti sistem pembelian atas talian, Scan and Shop. Menurutnya, pelaburan dibuat Lotus dalam teknologi baru dan digitalisasi memberi keselesaan dan pengalaman membeli belah yang lebih baik kepada pengguna. Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan delegasi tokoh-tokoh bahasa bagi membincangkan mengenai pemerkasaan bahasa kebangsaan. Pertemuan di Parlimen itu dihadiri Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim. Menurut Tan Sri Dr. Rais, antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan itu ialah usaha penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi di luar negara. Misalnya sekiranya orang Vietnam atau Perdana Menterinya datang kemari dalam bahasa Vietnam, maka Perdana Menteri kita harus juga berbahasa Melayu dan berulang dengan keadaan diplomasi antarabangsa. Memerlukan interpretasi dan sebagainya. Cara ini akan melonjakkan bahasa Melayu sebagai bahasa negara yang bertaraf nasional dan antarabangsa.
Hadir sama Pengerusi Dewan Bahasa dan Pustaka Datuk Seri Profesor Dr. Awang Sarian dan Ketua Satu Gabungan Penulis-Penulis Nasional Datuk Zainal Abidin Borhan. Februari lalu Perdana Menteri memaklumkan Malaysia akan menggunakan bahasa Melayu dalam setiap urusan rasmi negara termasuk mesyuarat dan persidangan antarabangsa sebagai usaha memartabatkan bahasa kebangsaan. Masyarakat terus disaran menitik beratkan pematuhan SOP serta penjagaan kesihatan meskipun negara bakal melalui fasa peralihan endemik bermula 1 April. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Dr. Tan Siok Hong berkata, setiap individu sebenarnya mempunyai tanggungjawab memastikan diri serta keluarga terhindar daripada jangkitan COVID-19. Dalam hal ini, rakyat juga harus mengurangkan kebergantungan kepada kerajaan untuk membantu melandaikan lekuk COVID-19. Ini tidak bermaksud kerajaan terus melepaskan tangan terhadap rakyat, tetapi kerajaan masih melindungi rakyat dengan memberi vaksinasi dan juga memberi rawatan kepada kes-kes COVID-19 yang memerlukan rawatan di hospital, dan juga kita masih memantau kes-kes positif yang menjalani pengasingan di rumah melalui virtual CAC atau CAC Maya. Tetapi peranan individu dan masyarakat sekarang menjadi lebih penting. Kita sudah melalui pandemik ini selama 2 tahun lebih. Jadi sepatutnya semua orang, setiap individu sepatutnya sudah ada pengetahuan tentang COVID-19, tahu bagaimana COVID-19 merebak, tahu cara-cara bagaimana untuk melindungi diri mereka atau mencegah diri mereka daripada mendapat jangkitan. Orang ramai diminta sentiasa peka serta sedia mengetahui sepenuhnya langkah penilaian risiko kendiri. Ini terutama bagi melindungi golongan yang berisiko iaitu mereka yang mengidap penyakit komorbid. Bersama dengan Nazri Fahmi, silakan. Bersara atau tidak, semuanya diketahui Isnin ini. Hadiah TMJ buat gelanggang keramat Harimau Malaya. Terima kasih Ivan dan Meg. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Isnin ini segala persoalan berhubung status masa depan karier Ratu Gimnastik Negara Farah N. Abdul Hadi bakal terjawab. Perkara tersebut dimaklumkan Setiausaha Kehormat Persekutuan Gimnastik Malaysia MGF, Afrita Aryani Nasril. Menurut Afrita, status penyertaan Farah N ke Sukan Si Hanoi hanya akan diketahui pada Sabtu ini, iaitu 2 hari sebelum atlet tersebut menjelaskan segala persoalan berkaitan masa depannya dalam sukan gimnastik menerusi satu sidang media pada 14 Mac ini. We just had a discussion and, it will be answered by the 12th. Actually, I already have the list of names, but I still have another 2 more days to finalize. So I will, reveal the really final list after 12 lah. Sebelum ini, Farah N pernah menyuarakan hasrat untuk mengundurkan diri selepas Sukan Olimpik Tokyo 2020. Kita balik ke sukan bola sepak. Stadium Nasional Bukit Jalil SNBJ yang akan menjadi venue kelakan Piala Asia 2023 Jun ini bakal mendapat rumput baharu berkualiti tinggi daripada jenis Zion Ziosia. Ia susulan Kesediaan Tunku Mahkota Johor TMJ Tunku Ismail Sultan Ibrahim menaja kos penanaman rumput berkenaan. Ia juga sebagai hadiah kepada gelanggang rasmi pasukan kebangsaan Harimau Malaya. Tunku Ismail menerusi kenyataan di laman Facebook Johor Southern Tigers berkata, rumput yang bakal digunakan itu sama seperti di Stadium Sultan Ibrahim Johor.
Dalam masa sama, TMJ turut mengarahkan pengurusan Kelab Johor Darul Takzim membantu Perbadanan Stadium Malaysia agar kualiti padang setanding untuk aksi bola sepak antarabangsa. Bukan itu sahaja, Tunku Ismail turut meminta pihak berkuasa stadium memastikan padang itu dijaga dengan rapi agar ia tidak rosak. Pada Mac tahun lepas, dilaporkan bahawa kerja-kerja menggantikan rumput jenis cow grass dengan kos RM10 juta dijangka siap Jun ini. Kita balik pula ke saingan Liga Super. Ketua Jurulatih Johor Darul Takzim JDT Benjamin Mora akui berpuas hati dengan persembahan pasukan terutama selepas berpesta gol menewaskan Sarawak United FC 6-0. Jelas Benjamin Mora, semua pemain JDT telah memberikan komitmen penuh sepanjang perlawanan di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri Johor malam tadi. We were finding some space behind the center midfielders and we were having a good approximations to the box, 2-3 with Corbin on this left side and then 2-3 shooting and Fernando and Bergson scored 2 beautiful goals in the beginning. Dalam perlawanan tersebut, pemain import Fernando Forestieri dan Bergson da Silva masing-masing meledak 2 gol buat JDT. Baki 2 lagi jaringan tuan rumah diperolehi menerusi Khalid Dimurga dan Safawi Rashid. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan Liga Super menyaksikan naib juara musim lalu Kedah Darul Aman KDA FC turut melakar kemenangan kedua Liga selepas menewaskan Kuala Lumpur City FC 3-2 di Stadium Darul Aman. Keputusan itu membolehkan Kedah berada di tangga kedua Liga Super berkongsi 6 mata dengan pendahulu JDT. Di Stadium Likas, Ketua Jurulatih Sabah FC Dato' Ong Chin Swee yakin prestasi pemainnya akan bertambah baik selepas mencatat kemenangan 3-1 menentang Petaling Jaya City FC semalam. Daripada segi persembahan, kita bermain agak baik kalau dibandingkan dengan Negeri Sembilan, terutama dengan penyudah yang lebih baik kali ini. Selepas ini, Sabah FC akan menentang Melaka United pada 5 April ini. Menjelang Sukan Malaysia Sukma pada tahun ini, kontingen Johor kini giat melakukan persiapan termasuk latihan insentif biarpun jumlah acara dipertandingkan pada penganjuran di Kuala Lumpur belum dimuktamadkan. Menurut Timbalan Setiausaha Kerajaan Johor, Sukan Belia dan Sukarelawan On Jabar, semua atlet kini berlatih mengikut perancangan diatur Badan Persatuan Negeri. Tapi dari segi soal persiapan kita, dari segi persiapan atlet, kita bersedialah sama ada sukan itu dianjurkan sebagaimana bilangan asal sama ada 31 jenis sukan ataupun kurang daripada itu. Masih perkembangan sukan di Johor, kejohanan Festival E-Sport Johor 2022 bakal menjadi acara tahunan terbesar negeri itu. Bagi edisi sulungnya, 7,500 pemain dijangka menyertainya. Penyertaan ataupun orang kata amat menggalakkan. Walaupun pada semalam, bagi contoh untuk games FIFA 20 game untuk FIFA Pro Clubs, untuk yang saya cakap tadi ada 11 players saya itu, dah ada 16 tim yang mendaftar. Untuk manakala untuk yang PUBG pula, kita dah ada 149 tim yang mendaftar daripada 206. Baru satu hari. Baru satu hari ni. Okey. Dan yang untuk yang Mobile Legends, Bang Bang, MLBB, kita ada 13 tim. So baru satu hari, takat ni dah ramai yang dah mohon untuk menyertai Johor E-Sport Festival. Kejohanan tersebut dianjur sebagai usaha menjadikan Johor hub sukan tersebut. Kejohanan kriket wanita antara Perkhidmatan 2022 T20 Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM muncul juara buat kali kelima selepas menundukkan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dengan kelebihan 10 wiket.
Pada aksi final yang berlangsung di Kindora Oval, pasukan TUDM berjaya menyekat larian TLDM pada inning pertama selepas mengeluarkan semua pemukul mereka. Saingan babak kedua menyaksikan gandingan Yusrina Yaakob dan Intan Jamahidayu Jaafar cukup cemerlang melakar 51 larian sekaligus menutup perlawanan. Bagi ketua pasukan Wan Julia Wan Muhammad Rosli, kejayaan itu sesuatu yang membanggakan buat skuad kriket wanita TUDM memandangkan persiapan singkat pasukan sebelum menyertai kejohanan. Peranan RTM sebagai medium penyalur maklumat bencana yang sahih dan pantas diiktiraf. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud hari ini dilantik sebagai penolong Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam APM. Kerjasama strategik antara APM dan RTM memberi manfaat kepada orang ramai untuk memberi kesedaran terhadap bencana sekaligus mengurangkan risikonya. Kita tengok dia punya APM ni mempunyai kelengkapan, fasiliti dia tersendiri. Ada boat, ada kenderaan dan sebagainya. Kalau nak tengok RTM, dia ada kenderaan 4x4 ataupun kenderaan tertentu saja yang tidak boleh masuk ke kawasan-kawasan bencana. Dan kita tak boleh masuk secara sembrono. Kita mesti dengan pihak autoriti untuk masuk di kawasan-kawasan yang berlaku bencana supaya dari segi keselamatan kita dapat nasihat daripada APM itu sendiri dan kita bersama-sama dengan dia dengan mengguna fasiliti yang ada dan kita boleh melaporkan berita-berita yang daripada lapangan yang mungkin pihak lain tak boleh melaporkan lagi. Sesi pemakaian pangkat dan penyampaian watikah pegawai kehormat APM disempurnakan di Ibu Pejabat APM Sungai Merap, Selangor. Kita lihat ada tanda-tanda musibah akan berlaku. Kita boleh bawa bersama-sama dengan RTM dan anggota mereka untuk memberi amaran atau memberi kesedaran kepada masyarakat supaya mengusungkan ataupun keluar daripada tempat-tempat yang dijangka akan berlaku musibah. Perkara ini akan memberikan kebaikan kepada masyarakat supaya dia tidak mengalami masalah yang lebih besar. Turut menerima anugerah sama Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Radi Ibrahim. Ya, berita perdana edisi 10 Mac berakhir di sini. Seperti biasa ikuti program inklusif selepas ini dan malam ini bersama Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Ya, salam keluarga Malaysia dan jumpa lagi.